Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam PDPR hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pelajaran ke-9 iaitu di bawah bidang hadis, tajuk kemuliaan peribadi. Dengarkan dulu bacaan hadis. Boleh merujuk di muka surat 61. Kita boleh baca sama-sama teks hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Riwayat Bukhari. Kita lihatkan maksud hadis ni. Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya, iaitu untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa galakkan bekerja walau sesikit mana pendapatan yang kita dapat, walau sesusah mana, walau sehina mana pekerjaan tersebut, ia adalah lebih baik daripada kita meminta-minta, iaitu meminta sedekah. Okey, ini hadis yang kita akan belajar pada hari ini yang akan menerangkan tentang berdikari dalam kehidupan kita. Sebelum kita bergerak kepada maksud berdikari, kita lihat dulu spektrum ilmu di muka surat 61, iaitu di antara contoh-contoh pekerjaan para Nabi dan Rasul, iaitu kita lihat Nabi Adam, dia bekerja sebagai petani, Nabi Idris sebagai tukang jahit, Nabi Musa sebagai penternak kambing, Nabi Daud sebagai tukang besi, Nabi Zakaria sebagai tukang kayu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengembala kambing dan juga sebagai peniaga. Kita teruskan melihat ataupun memahami maksud berdikari. Berdikari bermaksud berusaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Okey, berusaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Itu adalah maksud berdikari. Seterusnya kita memahami pula tentang konsep berdikari. Ada 5 konsep yang kita boleh fahami di sini. Yang pertama, menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Jadi setiap orang tu Allah dah kurniakan kelebihan. Kalau kita rasa kita kurang di sini, tetapi kita perlu cari apakah kelebihan ataupun potensi yang ada pada diri kita supaya kita dapat membangunkan diri kita, supaya kita dapat berdikari dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang keduanya, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan. Kita tak boleh mengharapkan orang lain. Minta sedekah, kena cari pekerjaan. Yang ketiga, berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri, masyarakat dan negara. Seterusnya, meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan tersebut. Dan yang terakhir, membebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Okey, seseorang yang berdikari ini akan mendapat beberapa kelebihan sama ada dari segi agama, ekonomi, pendidikan dan masyarakat. Contoh dalam bidang agama, menjadikan umat Islam dipandang tinggi kerana rajin berusaha. Dari segi ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Dari segi pendidikan, melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan kepakaran. Dalam kemasyarakatan, memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkatkan taraf kehidupan.
Sebelum itu, kita boleh melihat di muka surat 63, contoh doa untuk memohon keluasan rezeki yang kita boleh amalkan setiap hari. Setiap kali kita lepas solat, doanya berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Maksud doa ni, ya Allah, cukupkan untukku dengan rezeki yang halal tanpa yang haram dan tidak bergantung kepada rezeki daripada sesiapa selainmu. Okey, dan yang terakhir sekali, kita akan melihat tentang pengajaran hadis. Okey, kita lihat pengajaran hadis. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Pengajaran mesti berkaitan dengan hadis yang kita belajar pada hari ini. Yang pertamanya, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Yang kedua, kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung kepada orang lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Yang ketiga, kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Dan yang keempat, kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup kita dirahmati Allah. Inilah dia tajuk berdikari pada hari ini. Diharapkan semoga anak-anak akan lebih memahami tajuk ini. Jangan lupa buat ulang kaji dan menjawab soalan yang terdapat di dalam muka surat 69, penilaian untuk tajuk ini. Sekian dulu, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.